Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hadirin yang dihormati, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Oleh itu, diminta tuan-tuan dan puan-puan menukarkan mod telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap. Sebagai peringatan mesra, para hadirin perlulah mematuhi SOP sepanjang majlis ini berlangsung. Sentiasalah memakai pelitup muka dan mengawasi penjarakan sosial sesama sendiri. Diharap hadirin sekalian memahami dan akur dengan norma baru kehidupan kita di waktu COVID-19 masih lagi menular di sekeliling kita. Kita jaga kita. Bagi menghormati majlis, hadirin juga diminta untuk mengurangkan pergerakan keluar masuk Dewan. Mengumumkan ketibaan tetamu-tetamu kehormat ke Dewan. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Wilayah Persekutuan, lagu Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Hadirin diminta untuk berdiri.
bersatu, bahasa yang berjasa, lambang bangsa berpadu. Bahasa akan kami perkaya, budaya kami bela, tetap mempertinggi mutu bangsa untuk selama-lamanya. Bahasa yang berjasa, institut mulia berharga, kami bersama-sama menjunjung bahasa ibunda. Hadirin dipersilakan duduk. Mari dimakan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri majlis ini. Yang berusaha Puan Hajah Rozita binti Rizalman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Yang berusaha Dr. Juhaida binti Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari yang berbahagia ini untuk forum remaja kita pada kali ini. Orang Jawa berdagang ke kota, singgah di Aceh membeli gamat. Tangan dirafak, restu dipinta, doa diamin, moga selamat. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Saudara Azwan Hashim bin Azim untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkaulah pengunia kenikmatan dan kesejahteraan. Sesungguhnya kami amat bersyukur dan menghargai kesempurnaan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami untuk menghadiri majlis forum pada saat dan ketika ini, pada bulan yang dipenuhi 1000 kerahmatan. Sesungguhnya kami amat mengharapkan agar objektif yang ingin dicapai dalam majlis ini terkabul hendaknya melalui kudrat dan iradatmu serta kuasa ungkapan kun fayakunmu. Maka perkenankanlah segala hajat hati kami. Justru iringilah segala tindakan kami dengan kesejahteraan, kedamaian dan keredaanmu. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan hati. Kami warga pendidik ingin memohon darimu, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan melalui penghayatan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengurus dan mengemudi organisasi pendidikan negara kami yang tercinta agar kami mampu memikul tanggungjawab ini dengan cemerlang. Kurniakanlah kami kekuatan, kesatuan hati, umpama kesatuan hati pemuda Ashabul Kahfi, sehingga kami mampu mengharungi susah senang, suka duka, pahit, manis bersama dalam melakukan amanah dan tugas kami. Jadikanlah hati-hati kami mampu meleburkan segala kepentingan peribadi demi mencapai semangat kekitaan yang tinggi demi merealisasikan cita-cita yang murni. Kurniakanlah kami kesabaran dan ketabahan seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi yang telah diuji lebih jauh kesukarannya daripada ujian yang kami hadapi. Akhirnya, jangan engkau sia-siakan amalan hamba-hambamu yang telah mengorbankan kesenangan jiwa, kelapangan harta dan ruang masa mereka dalam mendukung dan menjayakan hasrat murni kami ini. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahuma fima wala ma'na wala man yatba'una syakkiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Azwan Hashim atas bacaan doa sebentar tadi. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Puan Hajah Rozita binti Rizalman, pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu bagi memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang dihormati Dr. Juhaida binti Muhammad Rashid, pensyarah-pensyarah yang hadir serta siswa-siswa guru IPG Kampus Bahasa Melayu. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama hadir bagi menjayakan forum perdana kita pada hari ini. Di sini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan syabas kepada pihak penganjur kerana telah berjaya menganjurkan forum pada hari ini. Saya turut berbesar hati kerana diberi peluang untuk menyampaikan sedikit amanat dalam forum perdana pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman pasca kemerdekaan ini, isu gejala sosial dalam kalangan remaja semakin berleluasa dan menjadi fokus perbincangan serta tajuk utama akhbar-akhbar di Malaysia. Fenomena ini kian kritikal dan mengusarkan fikiran semua pihak. Peratus kes gejala sosial seperti kes buang bayi, pergaulan bebas, mak rempit dan sebagainya terus meningkat saban tahun tanpa titik noktahnya. Gejala sosial ini bukan sahaja memudaratkan individu itu sendiri, tetapi mampu mendatangkan bahaya kepada insan di sekeliling, bermula dari unit asas dalam sesebuah keluarga dan seterusnya berebak kepada unit asas komuniti, masyarakat dan tamadun bangsa. Memetik kata pelapor pemikir moden sejarah Ibnu Khaldun bahawa turun naiknya sesebuah negara dan tamadun banyak bergantung kepada sejauh mana umat itu berpegang kepada nilai-nilai akhlak dan moral yang tinggi. Justru, gejala sosial ini sedikit demi sedikit akan mengikis nilai moral dan mendatangkan kecelakaan kepada pembinaan bangsa dan negara. Senario yang menggemparkan ini tidak boleh dibiar berterusan. Lantas, sebelum nasib menjadi bubur, forum perdana ini diadakan untuk mengetahui punca berlakunya gejala sosial dalam kalangan pelajar untuk menangani masalah ini dengan efisien. Semoga forum ini mendatangkan 1001 kebaikan kepada kita semua. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Puan Hajah Rozita binti Rizalman atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menyerahkan kepada saudara Nur Adam Yusof bin Nur Arif selaku moderator untuk memimpin forum remaja kita pada kali ini yang bertajuk Gejala Sosial di Kalangan Pelajar, di mana silapnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam forum remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum remaja IPG Kampus Bahasa Melayu pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema sosial, iaitu gejala sosial di kalangan murid. Di mana silapnya?
Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia Soekarno yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas bergerak bagai belut diketil ekor ini, keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan, terdapat lebih daripada 14,000 kes buli di sekolah di seluruh negara antara tahun 2012 dan tahun 2015 dan sebahagian besar melibatkan penderaan fizikal. Kes buli yang mendapat liputan seluruh negara melibatkan seorang mahasiswa Universiti Pertahanan Malaysia, Zulfarhan Osman Zulkarnain, meninggal dunia dipercayai akibat didera seolah-olah menjadi bom jangka yang menyadarkan kita dari lena bahawa budaya budi dalam kalangan pelajar merupakan isu yang tidak boleh dipandang enteng sama sekali. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan molek, kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudara Wan Ahmad Naim bin Wan Rushdan yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara. Apa khabar? Kabar baik. Terima kasih. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua, iaitu saudari Nur Damia Atirah binti Alias. Selamat datang saudari. Saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Ahmad Azim Azwan bin Hashim Fahmi. Walaupun beliau nampak pemalu, namun petahnya bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu gejala sosial di kalangan murid. Di mana silapnya? Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan gejala sosial ini. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama. Saudara Naim, mohon saudara merangkaikan persoalan ini kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan. Jadi, apabila kita membicarakan tentang gejala sosial ini, sudah pasti tidak asing lagi di telinga rakyat Malaysia pada hari ini. Apabila kita sebut sahaja di kalangan pelajar, sudah semestinya kebanyakannya adalah melibatkan pelajar di sekolah menengah. Tidak dinafikan ramai juga pelajar di sekolah rendah yang terlibat dengan gejala sosial. Tetapi isu ini lebih ketara dan kritikal kepada pelajar sekolah menengah. Dan apabila kita membicarakan mengenai pelajar sekolah, kita boleh mengkategorikan mereka sebagai remaja. Jadi pada umumnya, remaja merujuk kepada individu yang berusia 10 hingga 18 tahun. Jadi di usia ini, mereka merupakan pertengahan ataupun peralihan seorang kanak-kanak yang beransur berubah menjadi individu dewasa. Ketika ini aspek fizikal, mental dan sosial mereka akan mula berkembang dan semakin matang. Disebabkan itu, remaja akan sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba atau meneroka sesuatu yang baru. Jika perasaan ini digunakan untuk tujuan hidup yang baik seperti menyambung pelajaran atau membantu ibu bapa, tak ada masalah. Namun, sekiranya perasaan ini menjadi masalah apabila perasaan ini menjadi punca masalah sosial dalam kalangan remaja, itulah yang akan menjadi masalah terbesar. Mutakhir ini, masalah sosial dalam kalangan remaja
berada pada tahap yang amat membimbangkan. Setiap hari, pasti akan ada sahaja berita mengenai salah laku remaja yang seakan tidak mempunyai penghujung. Bukan sahaja media sosial, masalah sosial dalam kalangan remaja seperti lumba motor haram, seks bebas, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah, pergaduhan geng, pembulian dan seumpamanya mesti akan disajikan buat kita. Remaja masa kini seolah-olah suka melakukan masalah sosial yang mendatangkan pelbagai kemudaratan kepada diri sendiri dan juga individu lain. Lebih membimbangkan lagi, mereka sanggup untuk merekod dan merakam diri mereka sendiri, kemudian memuat naik video tersebut ke dalam media sosial semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada netizen. Namun, apa yang mereka dapat? Mereka hanya mendapat kecaman semata-mata. Sebagai contoh, baru-baru ini tersebar satu video mengenai seorang remaja yang memenggal kepala ibunya kerana tidak diberi wang untuk membeli dadah. Video ini kemudiannya tular dan tersohor. Kini hampir di setiap platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook adalah mengenainya. Masalah sosial dalam kalangan remaja perlu dipandang serius kerana mereka merupakan tonggak negara untuk menerajui kepimpinan pada masa hadapan. Hal ini sangat sesuai dengan slogan kita, iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi cuba kita lihat kembali sejarah Kerajaan Uthmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Ahmad Al-Fatih. Seawal umur 21 tahun, beliau sudah berjaya menakluki kota Konstantinopel. Kewibawaan beliau sebagai pemimpin dengan tubuh badan seorang remaja menggambarkan betapa berharganya seorang remaja dalam memimpin sesebuah negara. Hakikatnya, modal insan sesebuah negara itu adalah remaja. Mereka adalah generasi baharu yang akan mencorakkan negara, dan tanpa mereka, masa depan sesuatu negara itu pastinya tenggelam. Jadi, bagaimana jika remaja kita rosak akibat kesan keseronokan sementara yang berpunca daripada masalah sosial ini? Ini pasti akan mendatangkan impak yang kritikal kepada setiap golongan masyarakat. Jadi, sebelum keadaan menjadi lebih teruk, satu lonjakan paradigma perlu dilakukan oleh setiap pihak untuk menangani isu ini. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif tentang gejala buli yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama kita, Wan Ahmad Naim. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Damia Atirah, tentang punca dari aspek ibu bapa dan media massa yang boleh menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan gejala ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Adam Yusof selaku moderator kita pada hari ini. Seperti yang kita semua ketahui, gejala sosial ini kerap berlaku dalam kalangan generasi masa kini. Demikian setiap individu mempunyai keinginan mencuba pelbagai benda dalam kehidupan mereka. Tambahan, sekarang ini mereka seolah-olah diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Jadi, jika kita teliti dengan lebih mendalam, terdapat banyak punca kepada generasi kini untuk mudah terjebak dalam kancah gejala sosial. Pertama, individu yang terjebak dengan kancah gejala sosial ini adalah kerana kurang kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa sendiri. Sikap tidak mengambil berat ibu bapa boleh menyebabkan mereka terjerumus dengan gejala sosial. Dalam era globalisasi ini, ibu bapa asyik sibuk dengan pekerjaan mereka dan keperluan anak-anak yang berada di rumah diabaikan. Sebagai contoh, ibu bapa sibuk bekerja siang dan malam semata-mata untuk mengejar harta kekayaan. Pada hujung minggu pula, ibu bapa masih sibuk dengan kerjaya masing-masing, dan ini menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi tegang.
Anak-anak yang kurang mendapat perhatian ibu bapa akan mengambil tindakan yang salah tanpa berfikir panjang seperti terbabit dalam masalah gejala sosial. Jika dibiarkan gejala sosial ini berlarutan, kemungkinan akan mendatangkan pandangan yang kurang enak dari negara luar, terutamanya negara yang beragama Islam terhadap gaya hidup masyarakat kita, yang mana agama rasmi kita ialah agama Islam. Selain itu, punca berlakunya gejala sosial ialah masalah hal keluarga yang dihadapi dalam sesebuah keluarga. Pertengkaran ataupun perbalahan antara ibu bapa yang berlarutan memberi impak yang besar terhadap anak-anak tanpa mereka sedari. Masalah tersebut banyak berlaku apabila kedua orang tua yang disayangi mengambil keputusan untuk menamatkan hubungan dengan erti kata lain berpisah. Hal ini akan mendorong anak untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan melakukan aktiviti yang kurang sihat. Perasaan inginkan hiburan adalah lumrah kehidupan individu dengan bertujuan melepaskan tekanan dan melupakan masalah yang berlaku ke atas dirinya. Percampuran pergaulan dengan golongan yang kurang adab dan tidak membawa kebaikan membuatkan mereka menjadi lebih liar dan turut kurang akhlak dalam dirinya. Lebih membimbangkan apabila mereka berasa kawan mereka sendiri lebih penting daripada keluarga. Hal ini kerana sikap ambil berat seseorang terhadapnya menimbulkan perasaan rasa kurang kasih sayang atau perhatian daripada ibu bapa. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang punca gejala sosial kerana pengaruh media massa. Pengaruh media massa turut mengundang isu sosial dalam kalangan pelajar. Dalam menempuh era globalisasi yang syarat dengan alat teknologi yang semakin berkembang, remaja telah dipengaruhi oleh media massa cetak dan elektronik. Terdapat segelintir individu yang kurang berfikiran matang menyalahgunakan internet dan dipengaruhi oleh paparan laman web yang kurang sihat. Misalnya aksi-aksi keganasan, kelucahan dan sebagainya. Remaja dipengaruhi oleh budaya hegemoni Barat yang mementingkan dunia hedonistik semata-mata. Akhirnya mereka akan melakukan gejala sosial seperti pergaulan bebas, lari dari rumah, menagih dadah dan lain-lain. Program-program televisyen khasnya lebih mementingkan hiburan daripada maklumat. Tayangan-tayangan filem Barat dan Hindustan contohnya telah menolak unsur-unsur ketimuran yang sebati dalam jiwa masyarakat. Adegan-adegan yang lucah hanyalah sebagai halwa mata bagi mereka. Jadi apabila filem tersebut dipertontonkan, sudah tentu golongan pelajar atau remaja amnya akan meniru aksi artis pujaan mereka. Akhirnya wujudlah budaya punk di mana remaja sekarang ada yang tindik telinga dan melakukan seks bebas dan lebih dahsyat lagi pembuangan bayi yang semakin berleluasa. Secara tidak langsung hal ini mencetuskan kemelut jati diri bagi pelajar yang sedang mencari identiti diri seterusnya terlibat dalam budaya ini. Di samping itu, konsep-konsep penyanyi dari negara barat yang ditayangkan turut memberi impak buruk kepada pelajar. Penyanyi dari barat menari-nari memakai jeans yang terkoyak sehingga menjadi kegilaan dan idola generasi kini. Sekaligus hal ini menjajah minda generasi kini kerana mereka berfikir semua perkara yang baik datang dari barat. Amalan-amalan tidak sihat seperti minum arak dan menangis dadah turut menjadi ikutan muda-mudi pada masa kini. Melalui majalah-majalah pula, artis-artis tempatan yang kononnya menjadi contoh teladan sebenarnya semakin membawa remaja ke arah kemaksiatan dan kerutan moral. Kandungan majalah dan gambar-gambar yang memaparkan unsur pendedahan aurat yang keterlaluan serta menjolok mata semata-mata untuk mengautkan keuntungan yang maksimal menyebabkan rosak minda para remaja. Gejala sosial dan kekurangan moral semakin gawat dan meningkat hari demi hari berikutan perkembangan media massa yang tidak terkawal, umpama cendawan tumbuh selepas hujan. Tambahan pula, kini wujud pula satu saluran maklumat yang canggih dan sistematik iaitu internet. Di mana dengan internet ini, pelajar dapat mengakses kepada hampir semua maklumat. Jadi dengan ini mereka mungkin meneroka laman-laman web pornografi yang mempunyai bahan-bahan yang lucah dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dan budaya masyarakat Malaysia.
Jadi di sini konklusinya media massa adalah antara penyumbang utama berlaku gejala sosial, mendatangkan keburukan dan membawa kesan negatif kepada remaja hari ini. Jika perkara ini masih berterusan dan tiada langkah drastik untuk menangani, sudah tentu pada masa akan datang gejala-gejala buruk akan menjadi sebati dengan golongan muda. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya punca-punca gejala sosial dalam kalangan pelajar. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan yang begitu panjang lebar tentang punca-punca yang boleh mendorong gejala sosial dalam kalangan pelajar. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, rakan juga sering menjadi penyebab gejala sosial ini. Jadi, Saudara Azim, bagaimana rakan sebaya ini boleh menjadi faktor dalam gejala sosial ini? Silakan Saudara Azim. Terima kasih kepada moderator atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, punca-punca yang menyebabkan gejala sosial ini berlaku adalah kerana pengaruh rakan sebaya. Remaja atau pelajar pada zaman ini kebanyakannya tersalah memilih rakan mereka. Oleh itu, mereka akan mudah terjerumus dalam masalah sosial dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah dan akan memudaratkan diri mereka. Mereka juga tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Dengan itu, mereka akan mudah berasa seronok berada dalam kelompok kawan yang mampu memberi keuntungan kepada mereka. Oleh itu, pelajar pada zaman kini harus berhati-hati semasa memilih kawan. Di samping itu, rakan sebaya seringkali menjadi tempat meluahkan perasaan kerana hubungan yang renggang dengan ibu bapa. Hal ini akan menyebabkan mereka mudah mengikut kata rakan sebaya mereka berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Mereka juga sering terikut-ikut dengan trend dalam situasi kehidupan moden. Sekiranya mereka tidak mengikut aliran kelompok terbesar, mereka akan dianggap kolot dan tidak sukakan cabaran. Cara tidak langsung, mereka akan mengikut rakan mereka dan terjebak dalam gejala sosial. Maka jelaslah bahawa pengaruh rakan sebaya ini mampu menjadi penyebab kepada remaja terlibat dengan gejala sosial. Seterusnya, disebabkan faktor pergolakan keluarga di rumah, remaja akan mudah cenderung untuk berjumpa dengan rakan sebaya bagi mencari ketenangan dan juga kegembiraan serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dari mereka. Sebahagian daripada rakan sebaya ini pula adalah mereka yang mempunyai perangai yang negatif. Oleh itu, pelajar-pelajar ini akan mudah untuk terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka. Apabila bersama dengan rakan sebaya, remaja ini akan mudah cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti merokok, melepak di pusat melebelah dan mendapatkan hiburan. Dalam diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat. Kelompok rakan sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan keputusan seseorang pelajar itu tentang perilakunya. Rakan sebaya mempunyai nilai-nilai tersendiri dan mempunyai pengaruh yang sangat-sangat ketara. Mereka dapat mempengaruhi disiplin seseorang remaja. Jika rakan sebaya mempunyai sifat-sifat yang positif seperti berdisiplin dan cenderung melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, begitu juga sifat pelajar akan mengikut sifat positif yang ada pada rakan sebaya. Namun, jika rakan sebaya itu cenderung melakukan sifat-sifat yang negatif, begitu juga pelajar-pelajar itu akan mengikut rakan sebaya yang mempunyai sifat-sifat yang positif. Hal ini kerana remaja ingin dirinya diterima oleh rakan-rakan sebaya. Dengan itu, mereka sanggup melakukan apa sahaja supaya diterima oleh dalam lingkungan kumpulannya. Remaja yang berasal dari keluarga yang bermasalah lebih mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya yang mungkin senasib dengannya dan membentuk kumpulan sendiri. Kumpulan ini mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang jahat. Kesan yang paling ketara iaitu yang paling teruk jika terpengaruh dengan rakan sebaya ini mampu memberi kesan terhadap remaja yang akan terjerumus dengan jenayah seperti terjerumus dengan najis dadah, merogol, merompak dan membunuh. Maka jelaslah bahawa
Pengaruh rakan sebaya ini mampu memberikan kesan yang sangat buruk kepada pelajar-pelajar pada era globalisasi ini. Saya rasa itu sahaja penerangan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudara Azim. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam majlis Forum Remaja tahun 2022 di IPG Kampus Bahasa Melayu yang ceria dan indah ini. Pada saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk gejala sosial dalam kalangan pelajar. Di mana silapnya? Selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru saja mengambil tempat di dewan ini. Kita teruskan bual bicara kita pada hari ini. Saya percaya gejala ini jika dapat ditangani dengan baik, sudah pasti gejala ini tidak akan membarah dalam kalangan pelajar. Soalan saja kepada ahli panel pertama kita, apakah langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam usaha untuk menangani gejala sosial ini? Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan. Baiklah, mengenai soalan kedua ini, sebelum saya mengupas soalan ini, saya ingin memetik sebuah hadis yang amat berkait rapat dengan isu ini. Rasulullah SAW bersabda, anak itu ibarat seperti kain putih. Ibu bapalah yang akan mencorakkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, melalui hadis ini, jelas sekali bahawa Rasulullah sendiri mengatakan bahawa anak-anak ini mengikut jejak langkah kedua ibu bapanya. Jika baik didikannya, maka baik jugalah akhlaknya. Dan jika buruk didikannya, maka buruklah akhlaknya. Baru-baru ini ada video yang tular di media sosial yang dikenali sebagai Makcik 7E mengenai pergaduhan di antara seorang wanita dengan staf pekerja 7E. Jadi berdasarkan video tersebut dapat dilihat bahawa anak kepada wanita ini mencampakkan barang dalam kedai tersebut dan memaki hamun pekerja 7E tersebut. Lagi sedihnya apabila anak wanita tersebut masih berumur lingkungan 11 hingga 13 tahun. Sekiranya dia mampu berbuat sedemikian terhadap orang yang lebih tua darinya, bagaimana pula dengan orang yang sebaya dengannya? Inilah yang dikatakan mak borik, anak rintik. Jadi, kita dapat lihat bagaimana seorang anak mengikut tingkah laku ibu bapanya seperti itik belajar berjalan dengan meniru ibunya. Jadi, peranan utama ibu bapa yang paling penting adalah memberikan didikan agama kepada anak-anak. Agama merupakan senjata ampuh yang membantu mereka menangkis segala anasir yang bersifat negatif. Oleh hal yang demikian, ibu bapa haruslah memberikan didikan agama kepada anak-anak sejak dari kecil. Ibarat melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Kendati pun, ibu bapa yang memberi anak-anak dengan cahaya keimanan yang cukup akan melahirkan adiwangsa yang soleh dan solehah. Di samping itu, ada juga keluarga yang makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kerohaniannya. Menurut pakar motivasi Datuk Dr. Fazilah Kamsah mengatakan bahawa ibu bapa haruslah mencurahkan ilmu agama kepada puteri-putera mereka kerana itu merupakan benteng untuk mereka menempuh arus modernisasi kini. Tuntasnya, ibu bapa hendaklah membuka fikiran seluas padang pasir dan agar hati seputih salju bahawa agama merupakan senjata ampuh untuk mengelakkan modal insan terjerumus ke dalam kancah masalah sosial pada masa kini. Bukan itu sahaja, ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa sememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segala perlakuan mereka akan diperhatikan oleh anak-anak mereka. Malah, segala tingkah laku ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk seperti merokok perlulah bertaubat dan berhenti merokok kerana anak-anak berkemungkinan besar akan melihat dan terpengaruh dan seterusnya akan menjadi perokok.
Ibu bapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahan yang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akan menyebabkan anak-anak mereka terdedah kepada amalan yang kurang bermoral. Ibu bapa tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul. Dengan ini, golongan remaja tidak akan terpengaruh dengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosial yang mampu menghancurkan masa depan mereka. Jadi intihannya, ibu bapa perlu memantapkan kemahiran keibubapaan mereka lagi dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi kita contohi ketokohan Luqmanul Hakim yang cukup hebat mendidik anak-anaknya berorientasikan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak mahu remaja-remaja kita musnah dengan pidana yang dihasilkannya. Sebaliknya kita inginkan barisan remaja yang berkaliber hasil didikan kedua-dua ibu bapa mereka. Jadi marilah kita berubah sebelum padi di tangan menjadi lalang dan ayam ditambat disambar helang. Ayuhlah ibu bapa, berkorbanlah demi masa depan anak-anak tercinta. Maafkan saya, saudara moderator, izinkan saya menyuarakan pemikiran tambahan berdasarkan ulasan panel pertama tadi. Silakan saudari, kita masih lagi membicarakan tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah sosial dalam kalangan pelajar. Baiklah, seperti yang kita ketahui, selain meluangkan masa bersama keluarga atau ibu bapa, remaja juga meluangkan masa hampir setiap hari dalam kehidupan mereka berada di sekolah. Oleh itu, pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam menangani masalah gejala sosial ini. Pihak sekolah boleh mengambil inisiatif yang kukuh dengan mempergiatkan kelas yang boleh membawa golongan remaja kepada jalan yang benar. Contohnya, kelab pemimpin rakan sebaya PRS, seperti yang kita sedia maklum, setiap sekolah telah diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan untuk mewujudkan kelab PRS yang disertai oleh pelajar sekolah masing-masing. Hal ini untuk memudahkan luahan perasaan dan masalah sesama pelajar kerana sesetengah remaja berasa tidak selesa untuk berkongsi masalah dengan orang yang lebih dewasa. Contohnya kita sendiri. Kita lebih selesa berkongsi masalah dengan rakan kita. Jarang kita jumpa orang yang sentiasa berkongsi masalah dengan ibu bapa mereka ataupun saudara mereka yang lebih tua daripada mereka. Jadinya, kelab PRS ini boleh mengadakan pelbagai aktiviti dan program bulanan untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pelajar yang stres dengan pelajaran maupun masalah keluarga. Seterusnya ialah peranan guru. Oleh kerana forum ini diadakan di IPG Kampus Bahasa Melayu, semuanya ialah siswa-siswa guru. Jadi ingin saya kongsikan langkah-langkah yang boleh kita ambil sebagai persediaan kepada pelajar semua apabila menjadi seorang guru nanti. Guru berperanan untuk memaparkan gaya penampilan sikap kepimpinan yang unggul. Guru-guru di sekolah mesti memainkan peranan dengan menangani masalah ini melalui pendekatan akademik. Guru perlu menambahkan aktiviti yang berteraskan akademik dan separa akademik agar pelajar dapat menyertai aktiviti ini. Contohnya aktiviti co-curriculum, aktiviti mento-menti, bersukan dan berkawat. Pelajar akan mengisi masa lapangnya dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut yang mana lebih berfaedah dan bermakna berbanding dengan melibatkan diri dalam gejala sosial. Dengan itu, hal ini dapat membantu para remaja dari terjebak dengan pelbagai gejala sosial yang tidak elok. Pelajar juga akan dapat memupuk nilai moral dan sasiah diri ketika menghadiri aktiviti-aktiviti tersebut. Guru-guru di sekolah juga harus cuba untuk memperkembangkan pengalaman murid. Ini boleh dilaksanakan dengan cara menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri murid yang diajar. Mereka boleh memberi penjelasan serta memperluaskan bahan-bahan bantuan dengan tujuan memperkayakan kurikulum. Penggunaan bahan-bahan yang sesuai dengan kebolehan murid akan mendorong mereka untuk mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran.
Penglibatan aktif murid secara langsung bukan sahaja akan membantu mereka untuk mengekalkan emosi terhadap aktiviti dalam pembelajaran, ia juga dapat mengelakkan mereka daripada melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak berfaedah. Bukan itu sahaja, guru-guru di sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk menekankan nilai-nilai murni semasa berinteraksi dalam bilik darjah dengan pelajar. Penerapan nilai-nilai murni dapat guru laksanakan ketika memberikan penekanan kepada kepentingan mewujudkan hubungan personal dan sosial dalam kalangan murid. Guru mestilah mempunyai sifat minda terbuka, sentiasa mendengar masalah murid dan jangan cepat menghukum murid apabila mereka melakukan kesalahan. Cuba memahami dan cari jalan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Guru juga perlu memberikan nasihat. Apabila mereka menceritakan sesuatu, cuba beri nasihat. Kerana mereka mungkin lebih suka mendengar nasihat daripada guru, daripada ibu bapa ataupun rakan-rakan yang lain. Guru juga perlulah melayani pelbagaian murid melalui layanan yang saksama terhadap semua murid tanpa mengira murid berkenaan lemah, miskin atau kurang upaya. Kerana jika kita bersikap diskriminasi terhadap beberapa pelajar, mereka akan mempunyai tekanan dan tidak bersemangat untuk ke sekolah. Jadi mereka lebih selesa untuk ponti sekolah dan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah, yang mana akan membawa murid tersebut kepada kancah gejala sosial. Selain itu, apabila emosi murid terkawal, maka kedua-dua belah pihak iaitu guru dan murid berpeluang untuk berbual-bual tentang perasaan mereka dan hal ini akan memudahkan lagi penerimaan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan tentang apa yang sekolah dan guru boleh lakukan untuk mencegah kancah gejala sosial ini. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih ahli panel yang kedua iaitu saudari Damia Adira. Ahli panel ketiga pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan saudara Azim. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam menangani isu gejala sosial ini, khususnya dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan untuk melaksanakan program bagi menangani gejala sosial di kalangan pelajar. Selain itu, pihak kerajaan juga mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi mengatasi gejala sosial ini. Baiklah, pertama kali saya akan sentuh peranan kerajaan dalam menangani masalah sosial dalam kawasan bandar dan juga luar bandar. Pertama sekali, kerajaan perlu mengambil pelbagai langkah dan tindakan untuk menangani masalah gejala sosial secara menyeluruh yang meliputi kawasan bandar. Antara tindakan dan inisiatif kerajaan ialah dengan mengadakan perancangan dan program-program seperti berikut. Menyediakan pelan tindakan menangani gejala yang dijadikan sebagai panduan untuk melaksanakan tindakan mengenai gejala sosial secara bersepadu. Ianya menyeliputi semua aspek bagi memastikan tindakan menangani gejala sosial dapat dilaksanakan dengan berkesan dan menyeluruh di semua peringkat selaras dengan hasrat dan hala tuju kerajaan. Pelan tindakan yang digunakan merangkumi pendekatan seperti melaksanakan program pendidikan, program pencegahan dan program penguatkuasaan serta program pemulihan. Sebagai contoh, kita lihat peranan kerajaan negeri Selangor dalam mengenai masalah gejala sosial ini. Satu jawatan kuasa induk menangani gejala sosial peringkat negeri Selangor diwujudkan bertujuan untuk merancang pelaksanaan program-program serta operasi menangani gejala sosial, manakala jawatan kuasa yang bersifat inklusif telah ditubuhkan di setiap daerah yang melibatkan pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Agama Islam Selangor, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan juga Jabatan Pelajaran Selangor. Pelbagai program juga perlu dilaksanakan oleh kerajaan seperti program generasi berimpak dengan pengisian aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti forum, program hiburan, berinformasi, aktiviti-aktiviti kecergasan seperti larian, pertandingan bola sepak, carom, catur berkemah,
serta bengkel pelan tindakan menangani gejala sosial ini. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu melaksanakan program-program pengupayaan komuniti dan program jati diri remaja. Seterusnya, kerajaan juga boleh menyediakan perkhidmatan kaunseling dan psikologi secara percuma kepada orang awam melalui pusat kaunseling atau lebih dikenali sebelum ini sebagai talian sahabat sebagai alternatif pemulihan dalam menangani isu masalah gejala sosial di kalangan pelajar ini. Pusat kaunseling ini diuruskan oleh bahagian pengurusan sumber manusia. Ia bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada remaja supaya tidak mudah terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang mendatangkan banyak perkara negatif dalam diri mereka. Pihak Jabatan Agama juga perlu melaksanakan program-program pencegahan bersepadu. Antara operasi pencegahan yang dilakukan ialah operasi pada sambutan Tahun Baru dan juga sambutan kemerdekaan. Hal ini kerana sewaktu perayaan inilah aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat pun aktif dan mengganggu ketenteraman awam seperti melakukan perlumbaan secara haram dengan spesifikasi motosikal yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh JKR. Langkah ini bertujuan untuk mengekang aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat terhadap pelajar. Selain itu, pihak dalam Ibu Pejabat Polis Kontingen perlu melaksanakan delivery service dalam semua aspek dan mengadakan kerjasama dengan masyarakat serta pertubuhan melalui konsep community policing. Susulan itu, tindakan penguatkuasaan dengan melaksanakan beberapa operasi rondaan telah dilakukan seperti penugasan rondaan bersama PJRM dan ATM, rondaan OP ledak, rondaan awam, polis dan angkatan tentera rapat serta mewujudkan polis bantuan kontingen. Kerajaan juga mencari jalan penyelesaian atau solusi untuk mengatasi masalah gejala sosial terutamanya pelajar-pelajar di kawasan luar bandar. Antara langkah atau inisiatif yang boleh diambil ialah menubuhkan jawatan kuasa menangani gejala sosial yang bersifat inklusif di setiap daerah yang melibatkan pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan, ibu pejabat polis daerah, pejabat agama Islam daerah, agensi anti dadah kebangsaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tujuan penubuhan jawatan kuasa ini ialah untuk memberi fokus dalam merancang program dan melaksanakan operasi pencegahan gejala sosial. Selain itu, kerajaan juga boleh menubuhkan pusat sehenti di kawasan yang fokus yang berperanan sebagai pusat yang menyediakan khidmat informasi dan menerima aduan penduduk. Selain itu, pusat ini juga berperanan sebagai pusat untuk merancang dan melaksanakan program kesedaran serta pencegahan gejala sosial. Pendekatan lain yang diambil oleh kerajaan ialah dengan melaksanakan program pengupayaan komuniti setempat iaitu satu program yang berbentuk penerangan dan pendedahan untuk menangani gejala sosial yang melibatkan penyertaan daripada semua pimpinan masyarakat seperti ketua kampung, ahli majlis, pengerusi persatuan penduduk, ketua komuniti, jawatankuasa masjid dan penduduk setempat. Intipati program ini ialah memberi kefahaman kepada pimpinan masyarakat mengenal langkah pencegahan awal dan tindakan susulan jika gejala sosial ini berlaku di kawasan mereka. Dan seterusnya, program pemantapan jati diri remaja juga dilaksanakan oleh pihak kerajaan bertujuan untuk menyediakan aktiviti atau program berkualiti kepada remaja dengan memberi penekanan kepada penerapan jati diri dan nilai-nilai murni. Di samping itu, mewujudkan rasa tanggungjawab serta keprihatinan remaja terhadap isu-isu masalah sosial. Saya rasa itu sahaja penerangan daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah. Terima kasih Saudara Azim atas penerangan yang begitu jelas dan terperinci. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang gejala sosial dalam kalangan pelajar di negara kita. Menunding jari menyalahkan satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan gejala ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat dari usaha yang gigih,
insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung acara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud alah sampai, terimalah salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menghadiri dan menyaksikan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya serahkan kembali majlis kepada pengacara majlis kita untuk mengendalikan majlis pada hari ini. Dipersilakan. Dengan berakhirnya perkongsian itu tadi, maka sempurnalah sudah majlis kita pada hari ini. Pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat dan hadirin sekalian atas kesudian melapangkan masa pada majlis ini. Jutaan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan forum remaja kita pada kali ini. Terima kasih. Maaf dipohon andai tersilap kata, tersalah bahasa dalam mengendalikan majlis pada hari ini. Bunga seroja di atas bara, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Majlis disudahi dengan kalimah mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.